Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan awal waktu maghrib, kata pengarang, apabila habislah masuk matahari, dan akhirnya itu apabila hilanglah syafaq yang merah, maka awal yang kuning dia campur dengan yang keruh itu bukan ia daripada syafaq yang merah. Dan awal waktu isyak itu apabila hilanglah syafaq yang merah, dan akhirnya apabila hampir terbit fajar shadiq, iaitu huris yang putih, itu garisan putih melintang pada atap langit bersalahan dengan fajar kazib, iaitu putih yang berdiri naik ke atas langit dan mengiringi dia fajar kazib oleh kelam. Dan awal waktu subuh itu apabila terbitlah fajar shadiq, dan akhirnya itu apabila terbitlah matahari, maka mendahulukan semayang atau mengemudiankan dia semayang daripada waktunya itu setengah daripada dosa besar. Kita sambung apa yang kita telah sebut bulan lepas, masuk bab semayang dan mula-mulanya mengenal waktu semayang. Wajib atas semua orang Islam dia tahu macam mana masuk waktu. Kalau orang tanya dia macam mana cara masuk waktu zuhur, dia kata mana aku tahu. Jawabnya dia tanggung dosa. Sebab itulah dosa jahil ni begitu banyak. Jahil bab waktu semayang, jahil bab air, jahil bab bersuci. Allah Rabbi, cukuplah kejahilan itu mensembamkan muka seseorang di dalam api neraka Allah. Nak jahil itu memang disalah dah. Sebab tu wajib. Bukan kata wajib kena kenal waktu ni orang nak jadi Tok Bilal. Tiap individu muslim kena kenal waktu. Walaupun tak mau jadi muazzin, tak mau jadi Tok Bilal, wajib kena belajar. Maka masuk waktu zuhur gelincir matahari daripada tengah langit, kita faham dah. Kemudian apabila bayang itu lebih panjang daripada tuan punya bayang, masuk waktu asar. Bila tenggelam bulatan matahari di kaki langit, sunset, dikatakan masuk waktu maghrib. Kemudian kalau waktu langit tu cerah, ada cahaya merah lagi, masih lagi maghrib. Sekarang ni belah kiblat kita ni matahari jatuh. Kalau gelap tak nampak. Kalau langit tu cerah, dia ada hawa-hawa oren dan merah. Merah tu hilang masuk waktu isyak, dan waktu isyak berlangsung sampai keluar waktu subuh, iaitu garisan putih di kaki langit dah sampai kepada cerah. Dan habis waktu subuh, bila keluar sedikit bulatan matahari dipatar. Kalau kita buat awal, tak boleh, melainkan benda yang dibolehkan syarak, seperti semayang jamak takdim boleh. Itu lain, itu dibenarkan syarak. Kita musafir sampai dekat highway, kita berhenti makan nasi pukul 2, kita pun semayang zuhur dan asar selalu. Bolehlah pasal musafir. Di rumah tak boleh. Kalau kita semayang awal tanpa dibenarkan oleh syarak, tak boleh, tak sah dan berdosa. Kerana semayang dia ada waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang itu atas orang-orang yang beriman diwajibkan dengan berwaktu. Bukan ikut bukan ikut suka. Sebab agama ini tak pakai akal. Faham? Kalau pakai akal kita buat awal, Tuhan tak marah.
Kita semayang subuh pukul 4 pagi sekali, mesti Tuhan kau sayang. Dah kau awal garik kita bahang pukul 4.30. Faham? Isya bahang pukul 6 suku. Tak boleh. Kita mauku tak. Kewajipan yang telah ditentukan waktunya. Faham? Besar mana pun pakak kita tak boleh anjak. Anjak tak boleh. Dalam waktu tu boleh. Semayang awal waktu sunat, semayang di tengah waktu harus, hujung-hujung waktu makruh, hujung sampai tak sempat haram. Pilih kalau nak untung banyak awal waktu. Zuhur pukul 1.30, asar 4.30. 3 jam ada masih. Siapa yang semayang 1.30 afdal. Siapa yang semayang pukul 2 sampai pukul 4 harus. Nak masuk asar baru semayang zuhur makruh. Faham? Makna luah. Kalau kita buat awal tak boleh. Tuhan tak terima. Dia ada gak benda yang boleh buat awal. Contohnya zakat. Sunat kita bayar awal. Faham? Tu boleh awal. Benda yang tak boleh awal tak boleh. Semayang tak boleh awal. Puasa tak boleh. Sekarang ni kita puasa dah sebulan, bulan Rejab, niat Ramadan, boleh? Kaki Ramadan kita tak payah puasa dah, boleh tak? Tak boleh. Pasal dia tertentu dengan waktu. Haji gitu kau. Ni bulan Rejab ni kita pergi buat haji dah. Bapa mu buat haji awal kan? Kaki aku malas nak teruk ramai-ramai. Tak boleh, dia ada bulan haji. Umrah tak apa. Ada yang kita boleh pilih. Nak buat awal boleh, nak buat waktunya pun boleh. Macam zakat. Zakat ni wajib bayar. Maknanya pada hari raya jangan sampai selesai sembahyang raya. Kita nak bayar awal boleh, malam raya, seminggu sebelum raya boleh. Masuk bulan Ramadan bayar dah zakat fitrah, boleh. Tambih. Tambih ni ai hadza munabbihun liman ghafala. Maksudnya inilah penjagaan, pengawasan bagi mereka yang lalai. Kita lah lalai. Faham? Lalai ni maknanya kita dalam keadaan cuai banyak daripada agama kita. Lalai, kalau kita tak lalai, banyak dah yang kita reti dalam bab agama ni. Kita umat lalai ni. Tapi alhamdulillah Tuhan pilih kita. Tuhan tak lantik kita jadi wali abdal. Tuhan tak pilih kita jadi wali songo. Tuhan tak pilih kita jadi wali besar. Tapi Tuhan pilih kita komang-komang pun kita mari juga masjid, sempat semayang 5 waktu. Mana umat terpilih juga. Kita bimbang takut-takut jadi macam adik-beradik kita di rumah. Orang duk tengok orang ngajar, dia duk tengok muka televising. Faham? Tu cak ayang tu balik awal tu. Faham? Tuhan akan tanya kat gini. Dah mau maghrib dengan isyak mau pergi belajar agama tak? Mau duduk kat tu guru kat ulama. Tak. Dah duduk di mana? Duduk depan TV. Faham? Boleh orang ngajar agama hidup tengok TV. Siapa yang belum lagi bertaraf alim, kemudian datang seorang alim mengajar dalam kampung dia, dia tak pergi jadi fasik. Pasal belajar dan hadir ini fardu ain. Faham? Di rumah kita ada 10 kepala. 5 orang mari, 5 adik-beradik kita tak mari. 5 yang tak mari fasik. Sebab talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Semua yang mukallaf wajib kena belajar belaka. Dia tak boleh wakil. Kalau sembelih korban boleh. Sebuah rumah ada 10 kepala, seorang yang masuk korban, maka terangkat dah sunat daripada yang lain. Nampak? Sunat kifayah tu. Tapi tak nak mati buat mari masjid. Tak nak mati panggil tu imam. Tok imam boleh pergi rumah tak kejap. Bapa pula tahu ayah nampak belalak dah mata. Faham? Ayah hak mana Tok imam kata? Ayah hak tu lah, hak naik kereta dia lalu sama kok ning. Saya tak kenal, memang Tok imam tak kenal, dia dah rajin singgah masjid. Bapa dia sibuk projek.
Faham? Sibuk main golf. Nah, dah nak mati apa panggil Tok Imam? Dah sibuk main golf. Panggil Tiger Woods ah. Betul tak? Dia kena gitu. Bila nak habis hama, carilah rumah Allah. Cari Tok Bilal, cari AJK Masjid buat baik. Assalamualaikum. Aduh, bayang pak nak mati kerah. Bayang mak bila mak nak keluar roh. Faham? Inilah umat Melayu. Nah, adik-beradik kita hak jenis tak duduk atas surau ada. Mak dara kita, pak dara kita jenis tak heran orang ngajar ilmu agama ada. Ada benda nak jadi. Faham? Suruh orang ngaji Quran nak mati, panggil orang pondok, suruh baca hadis Bukhari. Macam-macam. Orang mengajar hadis tak mari masih hidup. Masih segar orang mengajar Quran tak pergi dengar. Orang ajar tajwid tak mau pergi belajar. Orang baca tafsir Quran tak mau pergi dengar. Bila nak mati baca Quran. Masa hidup duk dengar lagu. Nak Hindustan. Dah nak mati pasang CD Hindustan ah. Tok Imam kata apa buat gini? Memang ayah kita tak minat baca Quran, dia minat Hindustan. Betul tak? Tapi kalau tak buat gitu pelik lah. Tak ada semayang, tak ada cahaya. Cahaya keimanan tinggal situ. Dia hak luar-luar ni hak duk main bira jalan hak tak kenal tangga masjid tak kenal nama Tok Imam dalam kampung sendiri. Hak tak pernah hadir mana-mana kuliah, tak heran tu, kira cari makan pagi petang. Dia orang beriman tapi tak ada cahaya. Sebab apa? Sebab diliputi oleh dunia. Mana iman dia duduk dalam tidak memberi manfaat, tak sah pada orang lain, pada diri dia iman dia tak boleh beri manfaat. Faham? Pasal terlabuk dengan dosa. Bandingan iman kita macam kipas. Walaupun power dia kuat, tapi abuk banyak keliling, tak berasa sejuk. Betul tak? Lepas tu AJK kena bersih. Itu bandingan dia, faham? Kipas kuat dah 500 sutir, tapi abuk banyak. Berasa tak angin? Tak berasa je. Begitu juga iman, faham? Bermula selebih-lebih kepada Allah Ta'ala, kemudian daripada iman itu semayang 5 waktu. Bermula semayang pada awal waktu terlebih afdal, maka barang siapa mengemudiankan dia hingga jatuh ras tengahnya itu di luar waktu, nescaya derhaka ia kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa tiada tahu akan masuk waktu, sebab gubar, sebab debu, sebab mendung atau lainnya, nescaya wajiblah atasnya ijtihad. Ijtihad ni mencari dalil dengan sesuatu alamat yang sudah dicobanya, akan alamat seperti mendarus Quran, iaitu baca Quran, atau dengan mendengar kokok ayam. Hayam dibaca tu betul lah tu, ejaan lama ni, kitab ni orang Aceh, ulama Aceh karang, jadi bacanya hayam atau yang sebagainya. Maka barang siapa luput atasnya suatu fardu sebab uzur atau tiada, nescaya wajiblah atasnya mengqada ia semayang dengan segeranya. Baik, siapa yang sengaja semayang sehingga keluar sebahagian semayangnya daripada waktu, berdosa dia. Faham? Kalau kita baru bangun, baru terkejut, tak apa. Kita tidur tu memang tak bangun, tak bangun 7:30 pagi. Tu lain. Tak, tu tertidur. Matahari tinggi dah. Tu lain. Ni sengaja. Bangun dah masa orang bang subuh. Setan kata sikit lagi abah. Sikit lagi 7:30. Tu berdosa besar. Satu waktu semayang saja kita tinggal, dosa besar. Sebab dia dosa besar. Tarkus salah ismun kabir. Tinggal semayang, dosa besar. Dosa dia ada dosa kecil. Dosa kecil ni kalau sekali kita buat, tak jadi fasik. Dosa besar ni sekali kita buat, jadi fasik. Macam berjudi, dosa besar. Sekali kita tikam dan buat ekor, jadi fasik. Kalau haji, haji fasik. Kalau datuk fasik. Ini tak kira siapa-siapa. Faham? Pasal dosa besar. Berzina, sekali je berzina.
jadi fasik selalu. Kalau pegang tangan awet, tak fasik lagi. Pasal tu dosa kecil. Acak duk erek sama nampak duk main patah teluk naka. Faham? Teluk mana? Teluk Cipedok, teluk naka sama. Baru jadi fasik. Faham? Minum arak setitik je jadi fasik. Faham? Pasal dia dosa besar. Semayang gitu juga. Dah lepas-lepas tu bertaubat. Bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Tuhan terima taubat kita. Kalau kita tak tahu masuk ke dak lagi waktu, boleh kita cari alamat-alamat tanda masuk. Yang tak bolehnya gini, masuk ke dak lagi biar semayang tak boleh. Faham? Masuk ke dak lagi, biar semayang tak boleh. Dia kena masuk dah atau berak sebelah masuk. Tak boleh ikut suka dah. Katakan biasanya lepas semayang maghrib dia baca Yasin 3 kali, masuk waktu isyak. Maka hari-hari lain dia boleh pakai tu. Lepas semayang maghrib, katakanlah maknanya dia duduk jauh dalam hutan, jauh pada orang bang, tak ada jam dan sebagainya, dia boleh pakai alamat dia guna sama. Masa hidup kampung itu tiap-tiap kali 3 kali baca Yasin, masuk waktu isyak. Maka dia masuk dalam hutan, dia pergi ke laut, dia nak tentukan waktu isyak, maghrib tahu dah, maka 3 kali baca Yasin, masuk waktu isyak. Faham tak? Ataupun maknanya ada benda-benda itu kalau bunyi, masuk waktu subuh. Dia dengar sama dah ayam dia ni kalau kukuk memang subuh, maka boleh pakai ayam. Tapi hendaklah dicoba berkali-kali, jangan sekali tu. Sekali dengar ayam pakai subuh, tak. Ayam yang telah dicoba ataupun bunyi burung. Ayam boleh buat alamat masuk waktu jikalau tepat. Tapi kalau orang tak betul, tak boleh pakai. Bang hak semayang pukul 11 pagi je. Pukul 11 semayang lohor. Dia tidur, dah dengar orang bang, bangun dah dia semayang. Lepas semayang lohor tengok jam 11 suku. Dia kata dah mana gini 11 suku. Dah bang pula tengok kotikat orang gila bang. Dalam kampung pergi mari bang sama. Siapa suruh mu semayang? Gaduh-gaduh. Jadi tak boleh. Bukan bila bang mana masuk waktu. Mana ada kat bang salah, tapi ghaliknya bila bang masuk waktu. Maka sembahyang ini barang siapa yang tinggal, dia wajib kena qada. Sama ada tinggal dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Ini hutang Allah Taala. Wajib kena bayar. Jangan tak bayar. Orang yang ada hutang Allah Taala, hutang qada sembahyang. Ijma' ulama' mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Siapa ada tinggal semayang sengaja atau tak sengaja, kena qada. Tak qada berdosa. Faham? Hak zaman dulu, zaman bahan lara itu. Dia tak pakai angu, pakai beng gitu. Kena qada. Qada semayang tidak ada waktu yang dilarang. Pagi hari boleh qada. Pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, 10 pagi. Tak ada masalah. Lepas zuhur, lepas mayang asar boleh qada. Lepas mayang subuh, pukul 3 pagi, 12 tengah malam, boleh. Faham? Habis bab semayang. Jadi jaga-jagalah. Kalau kita tak suruh anak kita semayang, kita dah ajar dia semayang, atau kita dah hantar dia tempat belajar semayang, maka dia pun tak pandai semayang, kita pun mati. Tiap-tiap kali dia tak semayang, kita kena azab dalam kubur. Tapi kalau kita ajar dah, dia pandai belaka dah, bila kita mati dia tak semayang, maka kita tak tanggung. Sebab kita telah tunai tanggungjawab, iaitu wa'mur ahlaka bisalah, suruhlah anak isterimu sembahyang. Faham? Isteri yang tak mau semayang, suami tu boleh cerai. Pasal orang yang tak semayang musuh Allah, musuh para nabi, musuh orang-orang beriman. Suai kalau dia duduk dalam rumah kita. Suami tak semayang, isteri boleh mohon fasakh. Qadi boleh menjatuhkan talak dengan alasan suami tak semayang.
Haram ambil menantu tak semayang. Jaga baik benda ni. Kita tak ada dah benda gini. Tak ada dah. Faham? Benda berhati-hati dalam agama tak ada dalam kehidupan kita. Kita ni duk cari makan pagi petang pandai. Faham? Tak ada nilai-nilai seperti ni. Kan tak boleh kan? Anak perempuan kita amanah. Adakah layak duduk bersuamikan orang yang musuh Allah? Dia semayang musuh Allah. Faham tak? Kan cerita Isra' Mi'raj, kepalanya letak atas batu, petu kepah rembah dengan batu, pecah kepala. Kemudian takut semula kepala, rembah pula bertepik menolong. Ya Jibril, kenapa jadi lagu tu? Tak mau semayang. Kita tak tanya dah semayang. Kalau orang minta anak dara kita tanya hijab mana, dah hijab mana? Hijab bank. Aduh, hijab bank setuju selalu. Nak pakata. Tak dia beli kat pasar minggu bandar. 3-5 riyal. Nak? Kereta proton wajah baru, dia sewa 4 riyal 8 sejam. Nak? Sewa 2 jam. Nak? Dah. Kita tak tanya semayang ke tak, pergi dengar masjid mana, surah mana, munadah kita. Nah, kita tak pergi risik. Molek-molek ada. Kaki 6 ekor jadi menatu. Kaki judi, kaki kedara harak, kaki pay kuda. Dah? Tak suai anak kita ngandung benih dia. Anak kita bila dari kecil, nyamuk sekor pun kita tebah. Takut sakit anak kita. Patu win nikah dengan musuh Allah, dengan bapak tauru, bapak pasik. Faham? Orang yang suai buat masuk dalam rumah. Dah? Kita dah ambil kira. Duk kira dunia. Tak percaya sewa lah BMW 7 Series. Faham? Kita tak ada PT, kita pergi sewa BMW 7 Series, pinjam lah apa. Pergi minta anak dara orang, rawi tak? Beri lalu. Nak pula ada sunroof. Faham? Nak siapa tu, anak tuna tu baik kepala kot tu. Faham? Ni zaman ni, zaman dunia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Guana ni nak minta. Mari ni nak risik ni anak mokcik, ada orang kedok lagi. Nampak? Mok dia takut-takut. Wah, BMW. Mok dia cubik lalu punggung anak dagu. Beh. Faham? Pakai terima selalu. Nah. Bila nikah tak ada BM, tinggal W. Volkswagen mari, khapon. Nak khabar kita ni mata duit tang. Faham tak? Kita biar kau nampak jahat kita, kau nampak kita baik, Tuhan tak sayang kita. Nampak kita ni jahat, faham? Nampak kita ni cuai, nampak kita ni banyak dosa, barulah tanda kita nak jadi baik. Iza aradallahu bi 'abdihi khaira bassarahu bi uyubi nafsihi. Bila Allah Ta'ala nak menjadikan seseorang hambanya baik, maka dijadikan orang itu nampak keburukan dirinya sendiri. Pasal bermula wajib semayang itu atas tiap-tiap Islam yang mukallaf, lagi akil, lagi suci, lelaki dan perempuan. Maka wajib atas wali menyuruh anaknya dengan semayang tatkala umurnya itu 7 tahun, dan dipalunya, dipukulnya akan dia anak tatkala umurnya itu 10 tahun, sama ada kanak-kanak laki-laki ataupun perempuan. Jadi kita pesan sama dah. Bila anak kita sampai 7 tahun, wajib ayah suruh anak semayang. 5 waktu, 5 kali suruh. Ingat? Kita orang Islam. Orang bang Zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak semayang. Anak kita 7 tahun, darjah 1. Kalau dia ada di rumah. Sekarang orang bangsa pula, mak semayang. Budak umur 7 tahun tak berdosa kalau tidak semayang, kerana sekurang-kurang balik 9 tahun. Tetapi suruh atas dasar tarbiyah. Dia tak semayang juga, tak payah pukul. Tapi bila umur 10 tahun kita suruh tak semayang, maka kena pukul. Faham? Ni Nabi yang kata. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Wajib kau suruh anak kau semayang bila mereka genap 7 tahun. Wadribu alaiha wa hum abna'u ashrin.
Dan hendaklah kau pukul anak kau meninggalkan semayang bila mereka genap 10 tahun. Ni bukan ulama ijtihad, ni sabda Rasulullah. Faham? Kita dah silap, anak kita dah besar baru nak suruh semayang, tu payah. Nah, kalau kita ikutlah ajaran Rasulullah daripada awal kan senang. Umur 7 latihan suruh dia semayang. Walaupun tidak semayang tak apa, kita belajar suruh. Bawa pergi surau masjid 7 tahun. Ingat tu. Jangan tengok orang nikah nak nikah hotel. Dak amu bini aku cari kat sarang aku bini. Hodoh. Mun dak ngah baca hak sedap saja ni, hak berat ni. Hak berat kena ada baca juga. Iaitu kita wajib kena suruh anak isteri kita taat pada perintah Allah. Ingat kahwin gitu. Ni hak ramai-ramai kahwin tak tahu benda. Pandai beri makan kedarah pagi petang. Kalau beri makan gitu, orang pangang pun beri makan. Orang pangang beri makan tak anak dia? Beri tak? Orang Ibang tu, Sarawak, dia beri makan tak anak dia? Beri. Nu orang duduk atas gunung, Mongolia, beri makan tak anak dia? Nah, Afrika, hak pakai cawak getek, beri makan tak anak dia? Papua New Guinea, tak ada seluar terus, masuk daun jagung. Faham? Beri makan juga ke anak dia. Tapi dia beri agama tak? Beri tauhid tak? Ajak tak mari dengar di ulama-ulama ngajar? Ada. Faham? Situ yang membezakan kita orang-orang Islam dengan bukan Islam. Kalau dunia, orang bukan Islam pun beri. Tapi kita orang Islam bukan saja beri dunia, kita beri dunia dan akhirat. Barulah kita terbeza daripada orang-orang bukan Islam. Faham? Ni 21, 28, 30 baru nak suruh semayang. Baru nak suruh pergi surat. Semayang tak mak. Tak baik tak semayang sibuk. Anak dia kata. Siapa salah? Nabi kata suruh umur 7. Kita 25 baru suruh. Salah kita. Faham? Orang Melayu dulu-dulu dia wijak. Dia kata melentur buluh biar dari rebung. Buluh tu kalau kita nak letur, daripada rebung dia lembut. Bila jadi buluh payah kira cara. Faham? Anak kita masa kecil buluh belajar rebung lah. Masa kecil mudah mengikut. Batu budak-budak dia mudah sangat mengikut kelakuan ibu bapa dia. Kalau jadi buluh payah tu. Tak percaya balik kiri, ambil buluh sebatang. Ada tak buluh tu mau? Rici. Lepas tu sayur. Lepas tu makan cicau belacang Memang rabak habis mulut-mulut. Bercelabai bibi. Faham? Pasal apa? Kerah. Berbahaya dah. Anak kita itu kok. Umur 35 baru kita nak marah dia. Dia terajang balik ayah, nyembang atas-atas. Salah kita. Kita dah ikut Rasulullah. Rasulullah kata masa kecil. Tepung masa cair tu kita tuang dalam acuang. Dah tepung kerah nak tuang beri. Dia ni teruknya anak kita ustaz, anak kita babik. Nak suruh pergi pondok pula. Tak ada jalan. Pasal apa? Tua dah. Masa kecil tak mau cari ulama. Bila tak ada arah dah, curi sangat di sekolah, 3 utis sekolah dah buang. Faham? Malam-malam curi macam-macam. Main gang lah, itulah begini, baru nak atau belajar agama. Silap kita ni. Dan apabila balilah kanak-kanak dan sucilah yang haid dan nifas, dan sembuhlah gila sebelum keluar waktu dengan sekira-kira beroleh ia mendapat waktu qadar yang diluluskan di dalamnya waktu takbiratul ihram, nescaya wajiblah mengerjakan semayang itu, dan wajiblah pula mengqadha waktu yang dahulunya itu. Apabila ada ia waktu zuhur atau maghrib
masuklah waktu dan lalulah ia sekira-kira lulus di dalamnya waktu menunaikan yang fardu. Maka jika terbit haid perempuan atau nifas atau gila yang siuman sebelum mengerjakan akad dia, nescaya wajib pula atasnya mengqadakan dia kerana taksir kerana cuainya, sebab ketiadaan bersegera kepada mengerjakan akad dia semayang itu pada awal waktunya. Gini, kalau budak tu balik dalam waktu semayang, kena semayang. Katakanlah dia tu tak balik lagi, budak ni, tapi pada hari ini dia balik dalam waktu maghrib. Faham? Dia balik itu dalam waktu maghrib. Maka tak dang nak mandi apa semua, orang bang masuk waktu isyak. Kayak gini kena qada waktu maghrib. Sebab awak telah jadi mukallaf dalam waktu maghrib. Faham tak? Begitu juga orang yang pengsang. Pengsang tak wajib semayang. Tapi kalau sedar dalam waktu, kena semayang waktu tu. Kalau pengsang meliputi sekalian waktu, tak wajib semayang. Dah? Contohnya lepas semayang asar pengsang. Nah, lepas semayang asar pengsang. Bangun tak bangun lepas masuk waktu subuh. Maka waktu maghrib dan waktu isyak yang dia pengsang tu tak wajib qada. Kerana dia tidak mukallaf. Faham ni? Mukallaf ni akilun balighun, berakal dan sampai umur. Pengsang dia tidak mukallaf. Tidur mukallaf. Dah? Tapi kalau baik pengsang dalam waktu yang masih ada, wajib kena qada. Ha, tu cerita dia. Faham tak? Gila gitu juga. Gila tak wajib semayang. Orang gila wajib semayang? Tak wajib lah, dia gila. Gila mana tak wajib semayang ni? Gila hak kotor tu. Gila bersih wajib semayang. Gila ada dua. Gila kotor, gila bersih. Gila kotor tepi jalan tu lah, tidur dalam lokang, pakai baju carik-carik. Faham? Tu gila tu tak wajib semayang, tak wajib puasa. Ada lagi gila bersih, baju comel, kasut comel, ada motor, ada kereta. Tu kita dia panggil gila bersih. Gila harta, gila bini, gila motor, gila cari piti, gila burut titik, gila maidang, gila ngai, macam-macam bahasa gila. Hak tu gila comel panggil. Faham? Tu tak? Kita gila cari harta. Faham tak? Kalau kita tak gila cari harta, aling yang kita ni. Tak mana kita tak aling. Pasal kita cuar itu duk carikan harta. Siapa tak erti ke benda hukum syarak? Tak? Harta tak salah cari. 30 lori tak apa, ada mah. Jangan cuai perintah Allah. Siapa tak semayang. Dia tak kira bila tak semayang, raja kena bakar. Ada tak sebut dalam hadis, siapa yang tidak semayang akan dibakar dalam api neraka melainkan raja? Ada sebut? Tak kira kalau tak semayang, menteri ke, raja ke, teku ke, tak ada kira siapa-siapa. Keturunan Nabi tak semayang, derhaka, lawang Islam, bakar dalam api neraka. Keturunan Nabi. Faham? Tu puak Bani Israel, keturunan Nabi belaka tu, yang beriman dengan kitab Taurat. Suatu hari berlaku perzinaan di kalangan Bani Israel zaman selepas Nabi Musa alaihi salam. Belum lagi bangkit Nabi Isa dengan kitab Injil. Berlaku perzinaan. Tapi perzinaan ini berlaku di kalangan orang-orang kenamaan dalam Bani Israel, bukan rakyat. Maka diambil kitab Taurat. Baca kitab Taurat, hukumnya direjam. Sebab yang berzina anak kenamaan ni telah ada suami, kena rejam sampai mati. Sebut dalam kitab Taurat. Tapi oleh kerana orang kena maaf, maka puak-puak ulama' Bani Israel kata, tak apalah kita ejah buat undang-undang baru. Kita tak usah pakai kitab Taurat ni. Buang ayat tu, tambah ayat lain. Hukumnya
diarak keliling kampung je. Muka coteng dengan cat hitam. Mari dua ni hukum. Tak ada dalam kitab taraknya reka gitu ya pokok ni. Nak muka cat hitam kalau tak kena, arak ada ha. Tak, bukan muka kena. Arak boleh keliling sampai balik, pusing balik, apa berserah balik. Tak ada hukum rejam. Start pada tu Allah iktiraf orang-orang ni menjadi kufur Bani Israel sebab ubah hukum rejam dalam kitab Taurat. Nampak? Allah kata mengkufur kepada sebahagian lagi kandungan kitab Taurat. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Kenapa kamu pakai sebahagian dan tak pakai sebahagian? Maknanya diazab di dalam api neraka kayak gini. Tu imam baca sama. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir daripada Bani Israel. Bani Israel hak nu hak di Palestin, di Israel. Wal musyrikin hak ni hak sembah berhala. Faham? Sembah Buddha atau pekong. Semua ni dalam api neraka belaka. Kekal dulu kini selamanya. Bani Israel anak beranak Nabi lawang kitab, tak pakai kitab, masuk neraka. Tu anak beranak Nabi. Bani Israel ni dia kena ikut Nabi Yusuf, turun ikut Nabi Ishaq, kena ikut Nabi Yaqub. Hang, tak kira lah makna anak beranak Nabi. Tuhan ubah dalam api neraka. Dah kita Melayu anak beranak pia. Acu khabar. Ada kat sini anak beranak Nabi, saya bangun nak tengok balas mana muka. Ada? Tak ada. Tak ada. Dah deraka pada Allah. Tuhan nak malu. Nu anak beranak Nabi Yusuf. Israel ini ya. Kita tak tahu cerita. Ni Israel sekarang ni, rejim Israel yang mengganah ni atas negara Palestin ni, anak beranak Nabi Yusuf. Sakit sungguh mu ni. Tak tahu sejarah. Jahat mu suka. Bunyi gitu. Ni cerita. Hak dalam TV tu duk bang Palestin, duk bedil Palestin tu Bani Israel. Pure punya umat Nabi Musa tapi kufur kepada Allah. Anak beranak Nabi Yusuf tu. Nabi Yusuf orang paling handsome, betul tak? Dengar sama dah. Nah, Nabi Yusuf ni muka dia kalau kau tengok rebah. Betul. Muka kita dia orang tengok rebah. Tok Imam. Lugar tengok muka kita. Faham? Makan nasi dak nambah tengok muka kita. Nah, dah. Hak nu keturunan Nabi, anak beranak Nabi, pak dara Nabi, pak dua pupu Nabi, muka lawa-lawa, mata hijau, kulit sama, rambut perang. Orang Israel derhaka pada Allah. Tuhan ubah dalam neraka. Dalam Melayu, mata beleh, hidung kepek, dahi jendur. Faham? Tak kena mengena dengan Nabi, kena dengan lanu. Tuhan takut. Itu lah kata al-jannatu lil muti' walau kana 'abdan habasiyya wan naru lil 'asi walau kana sayyidan qurasyiyya. Syurga untuk orang yang taat walaupun hamba lagi pula habsi hitam beletung. Dan neraka itu untuk orang yang derhaka walaupun keturunan Tok Said lagi pula bangsa Quraisy. Nah? Baik, syahadam. Syahadang ni maknanya ambil saksi olehmu. Boleh berhenti lewat? Boleh? Boleh kita berhenti pukul 11.30. Boleh? Ni angguk tadi. Sekali-sekali tak? Boleh 11.30? Berhenti? Mu tunggu aku nak balik. Ramai 11.30. Bermula wajib atas segala bapa dan ibu dan pengulu sahaya mengajar anak dan sahaya mereka itu yang kecil barang yang wajib atasnya pada ketika balignya, iaitu seperti mengucap 2 kalimah syahadah dan bersuci dan semayang dan puasa dan yang sebagainya. Wajib atas ibu bapa kalau ada anak. Kalau tak ada ibu bapa, abang-abang yang bela adik, pak saudara yang bela anak saudara,
bapa akak, mak akak yang ada anak akak, tak kira lah, penjaga bagi budak-budak. Faham? Wajib ajar ilmu agama. Ilmu ada dua, ilmu agama, ilmu akademik sekarang. Faham? Ilmu akademik ni hak sekolah tu, hak dia belajar sampai England, sampai Norway, sampai Australia. Ilmu tu tak salah. Faham? Belajarlah sampai universiti 40 kali ganda pun tak salah. Yang salahnya ilmu akademik kita ajar sangat anak kita, ilmu agama tak beri. Sini baru salah. Betul tak? Ini yang kita silap. Islam ni tak marah nak belajar universiti ke kolej ke, loh lagi lah kat pandamu ha. Tapi pasal apa dalam masa yang sama kita tak beri pendidikan agama kepada anak kita? Kita kata pendidikan agama guna pula. Pendidikan agama secara khusus lah. Dah kalau kita belajar hak sekolah tu secara khusus, hak agama mana? Kita ni jahil ni nak khabar beri. Berapa orang dalam ni yang boleh terjemah doa iftitah? Tak boleh, jahil tu. Bukan kata nak banyak sangat tanya. Nak berapa orang dalam masjid ni boleh terjemah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Selegak tabuk habis. Jahil tu tak tahu ke benda. Faham? Hak luar tu, hak tak mari masjid tak usah kira hak tu. Hak tu lembu bawah terus. Tak sungguh. Nabi kata, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair. Orang yang mengajar dan orang yang mari dengar orang ajar agama saja berkongsi kebajikan. Wasairun nas hamajullah kharafiha. Manusia-manusia lain seperti lalat di ekor lembu, tidak ada harga seseng pun. Faham? Nabi kata. Kita ambil dalam kitab hadis, bukan kita ambil dalam kitab Doraemon. Faham? Kena suruh. Kalau pergi cari makan balik beri nasi lemak, tengah hari beri nasi, petang pergi beli roti canai, hak tu baru seri dengan keling tu. Hak sembah berala. Faham? Kalau setakat malam-malam bawa bini anak pergi makan taman selera, cak kuih tiaw, hak tu baru seri dengan apek tu, MCA. Kita orang beriman, beri pula pendidikan agama, baru beza. Anak gitu juga. Kalau setakat bulan-bulan boleh gaji wi 100 ke mak, 100 ke ayah, baru seri dengan budak. Orang budak wi anak, wi ke mak ayah dia duit tak? Beri tak? Tetapi anak yang berbudi kepada ibu bapa, ayah mati dah, mak mati dah, pahala masih sampai kepada arwah di dalam kubur. Betul tak? Ha dah. Kita ni nak balik jadi umat beragama. Kita agama Islam dah tapi tidak beragama. Tidak beragama kan? Mana dalam kehidupan kita ni kurang benda-benda agama, banyak dunia sangat. Sehingga banyak benda yang kita langgar. Nak tak bila kita mati kaki anak kita mari sama kubur kita, baca Quran, hadiah Fatihah? Nak? Nak gitu? Siapa tambah? Nak lah. Sebab al-mayyitu fil qabri kal ghariqil mughawis. Mayat dalam kubur seperti orang yang lemah, meminta tolong. Yantaziru da'wata ahlillah, menanti-nanti doa dan ziarah daripada anak isterinya dalam kubur. Nabi cerita, fa iza laikathu kanat lahu khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau datang anaknya berdoa kepada ayahnya, maka doa tersebut lebih berharga kepada mayat daripada sekalian dunia ni. Kita tengok sekarang di kubur ramai ada orang pergi. Tak ada orang. Faham? Mana ramai kubur hari jemaah orang ziarah ayah kubur mak dengan pampel. Mana ramai? Mana ramai? Pampel ke kubur? Pampel. Takut nak jawab. Kita tengok sekali. Kubur mak dia mati dengan rumah bini dia, hak mana dia pergi banyak kali? Balik rumah bini ke melawat mak mati kubur? Jawab. Mak mati dah. Nak banyak pergi kubur mak ke banyak balik rumah bini?
Rumah bini tu yang berlaku sekarang. Faham? Dah kalau kita hidup ni, anak kita tak mari kita rasa sunyi tau. Faham? Sunyi lah. Padahal hidup lagi. Buka api cerah, buka radio nyanyi, buka TV warta berita pelawak. Nah, berasa sunyi dah. Dah dalam kubur. Kalau anak tak mari, faham? Lepas tu ada gak bodoh jawab, apanya tak mesti pergi kubur. Duduk di rumah tak apa gak. Ada gak jawab. Sayyidina Umar ziarah kubur Rasulullah 100 kali sehari. Faham? Kerana sayang pada Rasulullah. Dah kalau sayang nak mak, sayang nak ayah, berapa kali sebulan pergi kubur mak? Dak pergi terus. Pergi masa atas mati je kubur ayah. Tu je pergi. Pergi pula tahun depan tunggu raya. Kalau tak raya dak pergi. Setahun lah. Ayah mati raya baru pergi. Pergi pula salah duduk kubur lain. Pasal setahun tak pergi. Faham? Dia ingat kubur dia dah salah. Kubur tok tua kasih selamat. Ni yang kata. Kalau anak lelaki tak ada layan lah. Pak mati sedih masih mati lah. Dia ayah ada dah. Hari ketiga boleh ada anak duk main pusat, tegung gergang. Hak busu congek mutu kat kubur ayah. Ada apa-apa? Umat jahiliah, umat bahal lara, umat ayam breng kita ni. Tak tahu ke benda. Pitih banyak, dunia banyak, nikmat banyak, agama ada. Sungguh. Nah. Kita ni nikmat banyak, betul agama ada. Tok guru kita dia cerita di Burma. Burma ni dia anti-Islam. Rejim dia bunuh orang Islam. Nah, sekarang ni orang Islam Burma dipanggil Rohingya. Jadi nak baca Quran tak berani. Kalau tahu baca Quran tangkap. Kalau tak tangkap pun rapah Quran. Girit kecing berok atas Quran. Jadi masuk dalam hutan, gali lubang macam kubu. Faham? Dibuat lubang. Orang masuk dalam tu, tutup dengan daun, pasang pelita, baca Quran. Esok tinggal Quran situ, balik mari baca Quran. Jadi tak nampak lah. Nampak? Lapu pun pelita besar bahaya, takut dia nampak. Pelita kecil 4 juzuk malam-malam dalam lubang, panas berdering. Faham tak? Duduk dalam lubang. Kita ada orang nak tembak kalau kita ngaji Quran? Ada orang tembak? Tak ada. Kita duduk tembak. Faham? Lapu dia depan 2 ruang tamu, dapur 2, dalam jambang se, tandas atas se, bilik air anak se, belakang dapur kat pakar se, luar kat garaj kereta 2, dalam akuarium pelabuhan 3. Cerah menerang, boleh baca 4 juzuk Quran? Tak boleh. Pasal Tuhan beri nikmat banyak, dia tarik balik nikmat akhirat. Faham? Ada benda. Siapa sini baca 4 juzuk sehari akak tangan? Nak pelakon dengan mikrofon kepala. Faham? Ada. 4 muka tak boleh, 4 muka surat. Melainkan surat khabar. Surat khabar tak apa lah. Bagi-bagi. Macam orang bodoh. Faham tak? Bukan salah baca surat khabar, tapi Quran mudah baca. Surat khabar tu wak basuh berak boleh, wak sakti ayam boleh, benda kalam munas, kalam manusia. Ni kalam Allah. Hak boleh tolong mu di akhirat. Faham? Siapa mu tak baca, makna mu kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mu pendusta besar. Mu kata Tuhan Maha Besar, tapi mu baca surat khabar hari-hari. Quran mu tak baca. Bila nak baca Quran? Dia kata tak lama dah Ustaz. Sepuh lagi baca. Nah, sini sepuh baca Yasin tak? Baca Yasin tak? Mari lagi, buka dak aja mari masjid, mari baca sepuh. Dia panggil malam sandiwara, malam nisfu Syaban. Malam sandiwara. Orang yang tak mari masjid, mari masjid. Hak tak baca Yasin, baca Yasin. Ni penipu-penipu. Faham? Dia nak baca Yasin malam nisfu Syaban,
Orang hak mari masjid sokmo, orang hak ada sokmo hadir. Dia malam tu tak payah buat benda lain, baca Quran, ambil fadilat, baru betul. Ni tak pernah mari surah, tak pernah mari masjid, nisfu mari. Hang, nak buat benda? Tukar buk. Buk apa tukar? Ini bid'ah. Tunggu malam nisfu Syaban baru nak mari masjid, bid'ah khabisah. Satu bid'ah yang sangat keji. Hang. Buat pengumuman kat lagi, malam nisfu Syaban ini siapa yang bukan pernah mari tak payah mari. Hang. Kalau mari pun boleh tapi tak boleh makan kuih. Faham? Buat gitu. Jadi berpuluh-puluh tahun gitu sandiwara kepada Allah Ta'ala. Malam lain tak nampak muka masjid, nisfu Syaban mari terhegeh-hegeh. Faham? Duduk sengih biras situ masjid. Tok Imam kata, mana? Sepu. Tok Imam kata nitah sepu. Faham? Tapi Tok Imam tak kata gitu, Tok Imam baik. Nak? Patut akak tapak kaki tak muka. Sepu. Dah mu peduli apa mu sepu? Mu dak ajin mari. Tapi tak tubik lah gitu tak. Tengok bawa ondai-ondai, Tok Imam pun senyum lalu. Sila. Dan mengetahui penghulu kita Nabi Muhammad, berhenti kat tu dah. Wallahu alam, kita ada soalan. Jadi sebelum kita jawab soalan yang dikemukakan, dilancarkan kutipan derma lah. Petugas-petugas untuk mengisi tabung khidmat masyarakat Dun Berserah. Sila jalankan tugas untuk kegunaan orang ramai dah. Beri derma. Sambil-sambil kita berderma, sambil-sambil kita jawab masalah. Panah molek sini. Tak apa, balik sekarang buka baju sejuk dulu. Nak, ni sekejap je. Dalam kubur panas lagi. Tak boleh buka baju. Ni panas ni sekejap je. Nak, memang panas. Tapi kalau tak ada panas ni tak ada sejuk. Tak ada nikmat sejuk. Balik kita buka baju pula, panggil isteri kita suruh pecek sikit kat tekok. Kan sejuk tu. Sekejap je. Pasal dia kata dia malah aku pergi masjid panas tak orang ramai. Malah. Panas waduh. Dalam kubur ni panas lagi. Sabar, panas sekejap je. Ada budak dia kata tak sedap nak pergi surau, tak ada kain plekat lah, malu pakai baju Melayu lah, macam-macam peseng. Siapa suruh pakai baju Melayu? Mu pakai baju Dayak pun tak apa. Faham? Orang tak suruh pakai baju Melayu, mari belah hadir. Orang ngajar agama mari dengar. Faham? Dia kena syarat pakai baju Melayu ke? Dia kata tak ada baju Melayu, tak ada serban. Nak pergi mana pakai serban? Marilah seluar 501 903 boleh belaka. Nak? Mari dulu, belajar dulu. Kat kita nak orang motor orang pula. Nak main pusat kat kita lepas isa, main pula. Nah, ni ada tengah garik goreng kita. Mari dengar dulu. Tidak syarat bakar sokok, tak syarat bakar piyah, mari. Tak syarat masuk dalam, duduk luar pun boleh. Tanda kita tunaikan kewajipan yang Allah wajibkan ke atas kita. Apa hukumnya soalan yang pertama jika kita baca surah lazim yang sama dalam rakaat pertama dan kedua? Baik. Jadi harta banyak. Jadi harta. Bulan depan pula. Banyak ni depan ni. Setengah jam tak cukup ni. Jadi dia kata soalan yang pertama. Lepas baca Fatihah dia baca surah kuliah. Patut rakaat kedua kuliah juga. Apakah hukumnya? Hukumnya harus. Hukumnya harus. Cuma sunat kalau imam berbagaikan surah kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua izajah. Rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasyrah. Umpama ni contoh, sunat lagu tu. Tapi kalau baca surah yang sama juga kerana tak ingat surah lain, harus. Seorang laki-laki zaman Nabi, dia jadi imam di kampung dia.
Nah, dia baca tiap-tiap hari kulhu. Lepas Fatihah kulhu. Lepas Fatihah kulhu. Sembahyang raya kulhu. Sembahyang hajat kulhu juga. Kulhu sama. Orang panggil Tok Imam ni. Tok Imam kulhu. Kena. Akhirnya sahabat hak bengang lah, pergi ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah, surah Tok Imam kampung kami pelik sungguh. Apa? Kulhu sama. Kat 15 tahun dah kulhu sama. Amin. Amal-amal tak? Dia kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Boring kat bawah 15 tahun. Faham? Nabi kata betul. Ada saksi. Bawa jemaah AJK masjid. Mengadu juga. Nabi kata kalau gitu surah kulhu akan pimpin tangan dia masuk dalam syurga akhirat nanti. Balik bodoh tukar kopling. Faham? Ada? Jadi makmum tak usah kopling Faham? Kau pandai Tok Imam nak baca surah pendek panjang pun dia Tok Imam kan? Tok Imam ni dia babah. Dah saja. Cerita ajar dia babah. Kita ajang dia babah. Naik bagi Kuala Lumpur, duduk depan kat dia babah kita ajar. Potong lebar, potong. Beri. Faham? Dia babah kata mari duana pun lok natang ni. Faham? Dia yang sudahlah aku dia babah. Faham? Sakit sungguh. Apakah hukum jika kita pakai cincin jari lain jari manis dan kelingking? Jawabnya makruh. Setengah ulama kata haram. Sebut dalam kitab Imam Tabarani dan kitab Sahih Tirmizi, Nabi melarang memakai cincin pada jari telunjuk dan jari hantu. Dengar baik bukan hamba larang, Nabi larang. Dan Nabi pakai cincin pada jari manis dan jari kelingking. Faham? Jari kelingking jari manis. Sama ada kiri atau kanan boleh pakai belaka. Jadi ni nak tunjuk jari yang kita boleh pakai cincin ni saja. Kelingking dan manis tangan kiri, kelingking dan manis tangan kanan. Jari yang dilarang dalam hadis ni tau. Jari atu, jari telunjuk. Jari atu, jari telunjuk. Jari ibu tak ada hadis larang, tapi memang orang tu tak apa sara kalau pakai. Faham? Jadi tiga ni memang dilarang syarak. Faham lagi? Nak pakai juga kau pandamu Nak khabar hukum. Bukan nak suruh paksa orang ikut. Faham tak? Royak hukum. Pakai serima jari tak boleh. Jadi hak mana minat cincin tu minta maaf lah. 3 bentuk cincin saja dah. 3 bentuk. Orang alim 2 bentuk atau 1 bentuk. Tok Imam. Orang awam rakyat bawahan 3 bentuk. Minat memang kita minat sungguh cincin, tak ada masalah. 3 bentuk saja. Dah banyak ni cincin ustaz, ada 400 bentuk. Gile-gile pakai. Hari ni 3 bentuk, esok 3 bentuk, 3 bentuk, 3 bentuk. Tak apa. Jangan lebih pada 3 bentuk pada 10 jari ni. Faham tak lagi? Tak apa tu. Tambah nak pakai juga. Mampu mu nak pakai. Tolong khabar. Faham? Siapa 10 jari ni apa ni? Cincin la ilaha illallah. Comel ke dah? Dia perhiasan ni sedikit comel. Banyak balik awal. Masang rebang dok lawa. Kereta kita ubah stiker sikit. Faham? Biar dengan side mirror 2-3 urut. Comel ubah jelabak sampai dapur. Udah sepang kereta. Faham? Sungguh perhiasan kan sikit lawa. Banyak dak lawa tu. Bini kita ambil celok, kita tarik halus biran ni. Aduh. Tengok power. Tok Imam baru sampai kat tangga, lepas sebeh-sebeh juga. Faham? Pasal apa? Ni manis ni. Halus. Cik kita bubuh tebal-tebal ni celok bini kita. Faham tak? Gitu kat cicing, faham? Apakah hukumnya meletakkan Quran lama atau buruk atas Quran yang baru atau yang cantik? Boleh, tak ada masalah. Quran ni Quran. Contohlah Quran, bukan diri gini, tidur. Tidak boleh kita meletakkan suatu benda di atas Quran melainkan Quran. Buruk atau baru tak ada masalah. Kita ambil telefon buah atas Quran, berdosa. Yang paling mulia sekali iaitulah serban. Al-Imamatu Tijanul Arabi. Serban adalah permata ataupun mahkota orang-orang Arab.
Maka semua kitab fiqh kata, siapa yang letak serbang di atas Quran berdosa. Kita letak anak kucing, letak macam-macam, sepait mata buat atas Quran, haram. Awak tidur bawah kepala, haram. Kita tengok banyak berlaku di masjid, di surau. Nah, buku lain boleh tindih atas Quran, mana boleh? Tindih dengan rehat, mikrofon lama letak atas Quran, tak boleh. Dah guna gitu. Masjid surau, bukan rumah mak lempik. Dah tu imam jahil, Tok Bila jahil. Tai orang ngajar, Tok Imam dengan Tok Bila tembok kat Bila. Kat sini cerita kat lain. Bila Tok Guru mari ngajar, Ustaz mari ngajar, Tok Imam, Tok Bila cuik dah. Kita kata kenapa roti canai bahan luar. Dia tinggal orang ngajar dalam ni. Tok Imam konon-konon pandai dah pergi bahan roti canai luar. Orang bang yang masuk mula. Padahal tak tahu ke hukum. Nak, ini tak kira. Mu kena belajar. Batu tindih haram. Kalau letak gini boleh. Faham? Ni Quran, ni buku sains, KBSA, buku JPJ. Pedang Siti Awang, Raja Rimba. Tu lain. Faham? Tindih tak boleh. Jangan tindih atas. Saya ada seorang kawan yang suka laku perkara baik seperti tolong orang. Pendek kata al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tapi dia ni tak tunai solat dan saya memang tahu dan bukan sekadar sangka buruk. Apakah segala amalan kebaikan dilakukan diterima oleh Allah? Kawan dia ni baik sangat, suka tolong orang begitu gini, buat baik larang benda yang jahat. Tapi tak semayang, adakah diterima? Jawab, siapa yang tidak ada solat, tidak ada diterima. Semuanya tergantung belaka. Faham? Tak ada solat, ada sedekah, ada haji, ada zakat, ada puasa, ada sembelih, ada perjuangan, ada baca Quran. Semayang tak ada, tidak diterima. Sah ni fiqh. Dalil Nabi SAW kata, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salah fil qabri wa in saluhat salahasairu amali wa in fasadat fasadasairu amali atau kama qala. Awal-awal yang akan diperhitungkan dalam kubur ke atas manusia semayang. Kalau elok barulah dikira elok yang lain, kalau tak elok tidak dikira elok ibadat yang lain. Maka ulama-ulama pun berfatwa, siapa yang tak semayang, ibadat yang lain tergantung belaka. Faham? Tergantung. Bila dia kembali dan bertaubat, mula bersemayang, barulah diterima segala yang lain. Faham? Dia besar sekali semayang, hak lain kecil je. Sebab semayang ambil atas pada langit yang 7. Faham? Dia bukan martabat biasa. Kalau berjalan undang-undang hudud, orang tak semayang kena jail 3 hari. 3 hari tak mau semayang juga, tak mau qada, dihukum mati mandatori. Sama ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Faham? Dia hebat dia. Jahat pada orang yang mencuri. Curi potong tangan ya hudud. Tak semayang potong kapla. Faham? Ingin mengetahui apakah pandangan agama Islam jika kita gantung gambar-gambar lama, khususnya gambar orang-orang yang telah mati di dinding-dinding? Jawabnya, kalau kita jadikan perhiasan tak boleh. Tapi kalau kita buat pameran untuk memperkenalkan yang membawa maslahat kepada orang, boleh. Contohnya gambar ulama-ulama dulu. Contohlah, nah inilah gambar raja yang adil. Negeri dulu dia inilah beretah dengan adilnya. Anak cucu kita boleh kenal. Lepas tu simpang. Tapi nak buat perhiasan dalam rumah tak boleh. Faham? Sebab Nabi tak suka dijadikan perhiasan daripada gambar benda-benda yang bernyawa. Nah, pameran bukan perhiasan, untuk mengajar. Jika sekiranya kita terlupa mandi hadap besar, kemudian kita terus ambil hadap kecil untuk bersemayang, apakah hukumnya? Hukumnya kalau kita semayang tak sah, tetapi kita tidak berdosa kerana kita tidak sengaja melakukan semayang dengan keadaan berhadas seperti itu.
Buh dah ni dah tadi. Banyak sangat dek. Sekejap. Oh, sini. Baca dah kat sini. Jadi dia lupa mandi hadap besar. Dia ambil wuduk saja, dan kan dia berhadap besar. Dia pun semayang, jawabnya semayang ni tidak sah. Sebab kalau berhadas kena mandi kan. Tapi wuduk untuk orang yang hadas kecil. Dia hadap besar kena mandi, dia ambil hadas kecil. Maka tak sah semayangnya. Kerana syarat sah semayang suci pada hadas. Tetapi dia tidak berdosa kerana tidak disengajakan. Faham? Jadi kalau dia tak ingat sampai mati pun dia tak berdosa. Bila dia teringat dia kena qada. Sebab bila berhadas besar kena mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu, Tuhan kata. Dan jika kamu junub hadas besar maka hendaklah, yakni wajib kamu mandi. Saya ada anak laki-laki setahun lebih. Bila saya solat, anak saya duduk atas riba. Soalnya, adakah hukum solat saya? Kerana ada yang kata solat tersebut tidak sah sebab anak laki-laki belum sunat. Minta penjelasan daripada ustaz. Dia ada seorang anak laki-laki. Anak laki-laki dia baru umur setahun. Bila dia semayang, mak semayang atau ayah ni semayang, anak mari duduk atas riba. Ada orang kata tak sah sebab dia tak sunat. Baik. Begini, dalam semayang kita tak boleh menanggung sesuatu yang ada najis, walaupun kita tak bersentuh dengan najis itu. Maka kalaulah anak kita yang laki-laki ni tidak bersunat dan ada najis, iaitu tidak dibersih pada ghaliknya, tidaklah bersih di bawah khulfah dia kerana dia belum bersunat, maka kalau keadaan seperti ini wajiblah kita angkat anak itu daripada riba dengan segera. Dalam bab fiqh, budak yang ada najis dalam khuluf dia tu, dalam kemaluan dia kerana tak sunat, atau ada air kecing dalam pamper dia, dia mari duduk atas kita tak kena, tapi dalam ada najis, wajib kita angkat dengan segera. Kalau tidak, batal semayang. Duduk saja tak batal lagi kerana tak sentuh najis, tapi dimaaf kita boleh angkat. Jadi tak boleh tu kita biarkan duduk sebab ada najis dalam pamper atau ada air kecil yang tak suci basuh dalam kuluk dia. Faham lagi? Dia gitu. Kalau budak tu bersih tak ada masalah. Dalilnya Rasulullah semayang tengah sujud. Semayang jemaah untuk imam masjid. Dah sujud lama. Lepas semayang sahabat kata, guana Rasulullah sama sangat sujud ni sampai lengah kita ni. Nabi kata, cucu aku naik atas belakang, dia buat kuda. Nabi sujud dah naik atas belakang toki, cucu manja Sayyidina Husin, Hasan Husin, faham? Naik atas toki, okey, kuda Long Ranger. Nabi kata, kalau aku angkat dia tak puas main, biar dia main dulu. Nampak lagi hebat Rasulullah. Dia turun baru aku angkat, Allahu Akbar, tayat akhir. Nampak? Jadi ada orang tu tengok, dak batal pun, dak udak naik atas belakang. Dia kata kita ngajar dak betul. Tak apa duduk tak atas, tengok budak-budak. Tak batal sebab Hasan Husin tak menanggung najis. Sebab orang Arab zaman Nabi, anak baru beranak sunat. Umur 7 hari, umur 2 bulan. Kita tak tandang sunat. Faham? Takkan sama hukum, mana boleh kiyah. Biasa yang naik atas belakang ni biasa umur berapa tahun orang ada anak? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ni lah tahap dia. Hak dipanggil nano. Zaman Long Ranger ni memang Power Ranger tu masa ni. 2 tahun biasa kita sujud naik atas belakang. Hak dia kata 4 jarang naik atas belakang masa kita sujud. Faham tak? Jadi kalau 2 tahun 3 tahun sunat dah lagi orang Melayu.
dok lagi. Nah, biasa jauh 4 jauh 3 dah. Jadi tak boleh nak pakai buah Sayyidina Husain asal naik atas belakang Nabi, kerana anak orang Arab sunat masa kecil, masa baby. Faham? Apakah wajib kita sebagai makmum menjawab di dalam hati salam tu imam rakaat akhir ketika imam memberi salam? Imam beri salam semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata setengah ulama, sunat makmum jawab. Faham? Sunat, bukan wajib. Siapa yang ngajar kata wajib jawab, tak betul. Sunat jawab. Jawab lagu mana? Jawab dengan niat menjawab, jangan jawab sungguh. Faham? Lama tu imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Balik awal lagu tu. Tak boleh kira bahasa bodoh. Jawab tu maknanya dengan Assalamualaikum juga. Tu imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tu jawab dia Assalamualaikum warahmatullahi, salam, tapi niat jawab salam tu imam. Tak reti, tak payah, tak ada nah pun, pandangan ulama saja. Faham? Masa dalam sekolah dengar dulu saya dilanda was-was. Kadang-kadang 10 hingga 15 minit saya tercegat di tikar semayang dan takbiratul ihram berkali-kali sebelum dapat takbir sebenar. Akhirnya untuk melepaskan keadaan begitu, saya sumpah dengan kata setiap kali nak semayang, wallahi ya billahi wallahi wa tallahi, takbir ihramku untuk semayang fardu ini sekali gus sahaja. Perbuatan itu berjaya saya lakukan, tapi sesekali saya terbabah juga. Saya tiba-tiba tak sempat nak habiskan takbir, berhenti tanpa sengaja dan ulang semula. Begitulah keadaan hingga umur saya 30. Kini umur saya 50 dan keadaan sudah pulih. Walaupun begitu saya masih runsing tentang soal berikut. Apakah hukum sumpah saya termasuk yang terlanggar tersebut? Kalau kena kafarah berapa kali yang kena sebab dalam tempoh was-was itu saya tak kira. Bagaimana kafarah mengikut kemampuan saya? Kalau berpuasa saya rasa tak larat sebab banyak sangat. Minggu lepas saya puasa, bila dengar azan maghrib surau dekat dengan saya pun berdekatan, saya pun berbuka. Tiba-tiba dalam masa 30 saat azan radio daerah Kuantan pun berkumandang, sedangkan saya sudah makan. Bagaimana hukum puasa saya itu? Baik. Dia cerita zaman dulu dia was-was. Allah dah jadi apa? Lalah dia tanya, wallahi demi Allah sekali ni aku takbir sekali, Allahu akbar, jadi halu. Faham? Jadi jawabnya jadi sumpah ke tak? Tak. Jadi setengah ulama kata jadi sumpah. Tak, setengah ulama kata tak jadi sumpah kalau nak mengkuatkan perbuatannya. Faham? Nak mengkuatkan perbuatannya saja. Wallahi kali ini jadi sekali, tak boleh dah 2 kali. Allahu akbar jadi 2 kali juga. Kena bayar kafarat sumpah. Tak bayar. Faham? Kafarat sumpah ni kita langgar dengan kita sengaja. Faham? Sengaja. Bukan tak sengaja. Sengaja. Barulah dipanggil kafarah sumpah. Kita mampu tak langgar, kita pergi langgar juga. Tapi kalau tidak ada kemampuan mengelak, tak kena kafarah tu. Jadi tak pasal bimbang lah. Tak kena kafarah. Dan setengah ulama kata atas dasar mengkuatkan saja. Kerana kita nak tolaknya was-was. Sebab itulah ingatlah orang yang was-was ni senang je. Akad takbir disuruh buat sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi, jangan layang. Biar tak masuk kosak taruk takying pun pakai jadi. Bila pakai jadi, akhirnya Allah syaitan. Faham? Jangan duk turut dengan dia. Kemudian satu hari dia dengar orang bang di kampung dia pun makan buka puasa. Lepas bang dengar radio kata baru masuk sekarang. Jawabnya dia gini, yang paling tepat sekali tenggelam bulatan matahari di kaki langit ni. Tenggelam matahari di kaki langit tu yang paling tepat. Tapi kita tak nampak lindung. Tengok lindung negak, nampak bukit, nampak rumah orang. Jadi pakai ijtihad dengan takwim. Takwim dibuat oleh ulama-ulama ahli-ahli falak. Jadi takwim ni dia kadang-kadang salah 2 minit, 3 minit, cepat ataupun lambat. Dimaafkan pada syarak. Kerana yang paling tepat tengok dengan mata sendiri bulatan tenggelam di kaki langit. Sedangkan kita tak ada kaki langit. Kita kaki langit alik naik tu.
Jadi biasanya berlaku perselisihan, bang hak ni dulu seminit, hak ni lambat 2 minit, tak ada mengapa, boleh berlaku. Jangan dulu 18 minit. Tu karut lah tu. Orang lain 7 suku, 7:17, 7:19, 7:14 bang. Dia 6:50 bang. Tu berat tu. Saya ada beli laptop secara trade-in dengan laptop saya yang lama. Laptop itu bernilai 200. Laptop yang baru harga 2,000. Jadi harga laptop yang baru yang perlu saya bayar 1,800. Penjual itu telah beri nombor akaun tabung haji untuk saya masuk duit harga laptop jualan itu. Bila duitnya telah saya masuk, maka saya telah menyuruh suami saya wakilkan saya akad jual beli dengannya melalui telefon. Salah saya sahkah jual beli saya itu? Jika tidak, apakah harus saya buat? Kita semua mempunyai banyak dosa. Salah saya, adakah kita perlu menyebut satu-satu dosa kita ketika kita bertaubat atau memadai sebut sekaligus sahaja? Baik. Dia beli melalui telefon. Orang dalam telefon kata gini, awak transfer duit dulu RM100 masuklah akaun saya. Saya pun atau barang ni ke awak. Jawabnya dibenarkan pada syarak jikalau kita telah reda dan kita tahu barangnya dan tidak ada kemungkinan besar berlakunya penipuan. Sebab kalau tidak benar lagu tu, jadi kita dah nak berdagang, kita kena jumpa mata sama, dan kan dalam keadaan ini kita duduk berjauhan, maka dibenarkan jual beli seperti ini. Tapi kena ada barang ditentukan dan sebagainya. Jangan tak tahu lagi nak jual barang, anu kata barang lagu mana, barang tak dikabur sifat lagu-lagu mana, siapa kamu lagi baru mau tahu. Tapi atau witih dulu, hak tu tak sah. Dia banyak dosa, dia kata. Kita semua lah. Lepas tu bila kita nak minta maaf atau bertaubat, adakah kita kena bilang semua? Jawabnya tak wajiblah bilang semua. Tapi kalau setakat yang kita ingat, molek kita bilang. Umpama kita bernajat pada Allah pada malam-malam hari. Kita semayang tahajud 2 rakaat, kemudian bertaubat. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku begini. Sebaik-baiknya sebut. Tapi kalau kita tak sebut pun boleh juga. Kita ubuh rangkum. Ighfir zunubi jami'a, ampunkan dosa-dosaku sekalian sekali, boleh juga. Begitu juga kita nak minta maaf dengan orang. Kalau kita sebaik-baiknya kita minta maaf dengan orang, kita sebut dosa. Aku minta maaf lah sebab kemarin aku ngupak kamu. Tu yang terbaik bang. Tapi kalau membawa pada perbalahan, tak payah sebut. Sebut aku minta maaf lah, aku buat dosa kepadamu, mu maafkanlah aku. Tak apa gitu. Macam suami isteri kau. Kalau sebut dosa tu, suami mengamuk umpamanya, tak payah sebutlah dosa, sebut ada salah je. Tak payah bilang sebanyak sangat. Minta maaf lah abang, dosa saya ke abang banyaknya. Masa abang nak turun kerja tadi, saya curi RM15. Lepas tu abang balik pula, masa pergi kecing saya bahang RM8. Lepas tu abang naik, pergi tukar baju, saya bahang pula RM2 lagi. Abang turun begok, saya bahang pula RM60 lagi. Faham tak? Jadi banyak sangat. Kawan saya bagi saya pakaian arwah ayah. Katanya kalau mu tak ambil, aku buang je lah. Kebetulan pakaian tersebut memang padan dengan saya. Apakah hukum saya menerima pemberiannya? Jawabnya, kalau memang menjadi hak kawan dia, boleh ambil. Tapi kalau memandai-mandai tak diuri, katakan orang mati, pakaian ini kena tanya persetujuan waris. Waris kata siapa-siapa nak ambil lah, bagi yang saya tak ambil. Dia panggil lepaskan hak. Tapi kalau seorang waris memandai-mandai dengan harta si mati, tak boleh terima. Faham? Dia kena persetujuan waris, pinggang makuk dia, baju dia. Dia tak boleh buat ikut syekh. Sebab tu dia panggil harta pusaka.